Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, senantiasa kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keimanan kepada kita, masih lagi memberikan izin, taufik dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang hamba, menunaikan segala hak kita sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Allah Ta'ala memberikan izin kepada kita untuk mentaati segala perintah Allah Ta'ala. Dan kita mengharapkan agar Allah Ta'ala memberikan istiqamah kepada kita dalam kebaikan, istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu, istiqamah dalam berada di dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis lawak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita dalam golongan yang senantiasa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik, kita menyambung kepada pengajian kita dalam kitab Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, nasihat agama dan juga wasiat iman yang dikarang oleh musannif al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu ta'ala anhu ila anqal. Pada muka surat 26, sebelum ini kita membahaskan tentang kita menjadi sebagai seorang pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah untuk membuat kebaikan, membawa sekalian umat Islam kepada kebaikan. Tidak ada orang yang berdakwah untuk membawa orang kepada kesesatan. Itu tidak dikira dakwah. Keberdakwah inilah membawa umat-umat Islam kepada Allah dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sebaik-baik kerja, sebaik-baik amanah menyambung pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan segala kegelapan kejahilan umat Islam kepada cahaya kebenaran, cahaya keimanan, agar umat Islam semuanya akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diazab oleh Allah Ta'ala dalam api neraka. Maka berdakwah ini sendiri, apakah makna ataupun kita katakan apakah kerja dakwah? Buat apa dakwah ini? Jadi masuk ke dalam fasal yang seterusnya ini, muka surat 26, amar ma'ruf nahi mungkar. Bawa kepada ma'ruf, kebaikan, ajak orang kepada kebaikan, perintahkan orang kepada kebaikan, wa nahi mungkar, halang ataupun
ataupun kita menghalanglah, nahi, menghalang manusia daripada melakukan kemungkaran ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertetapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Suruh buat kebaikan. Dalam satu ayat Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat yang lainlah. Allah Taala menyebut kuntum khaira ummatin. Siapa? Kita lah. Sebaik-baik umat. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan. Dan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kalian perlulah membawa umat-umat yang lain, membawa manusia yang lain kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka daripada melakukan kejahatan ataupun kemungkaran. Maka itu kerja kita sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin. Alhamdulillah kita menjadi umat sebaik-baik umat kerana sebaik-baik nabi, sebaik-baik makhluk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadi mulia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Allah Ta'ala, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berjaya bukan hanya di akhirat, bahkan berjaya juga di dunia. Berjaya di sini, wa ulaika humul muflihun. Wa akhirat tu memang confirm dah berjaya. Sebab ini berkaitan dengan akhirat. Mereka yang menyuruh orang buat baik, melarang orang buat kejahatan, mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya dunia dan juga akhirat. Maka kalau kita kata dah orang Allahumma salli ala Muhammad, orang bukan Islam, kalaulah dia menyuruh orang buat kebaikan dan dia melarang orang buat kejahatan, maka mereka akan berjaya juga di akhirat. Wajib Allah Ta'ala menyebut mereka adalah golongan orang yang berjaya, termasuk belaka berjaya dunia dan juga akhirat. Maka orang-orang yang bukan Islam, mereka akan diberikan kelebihan dan kemudahan oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Orang buat baik, orang bukan Islam pun ada bersedekah, kan? Dia buat kebaikan, ada dia bersedekah kepada orang ni, buat baik orang tu, tolong orang ni, tolong orang tu. Dia ini diberikan ganjaran mereka di dunia. Dalam mudahkan urusan dia, Allah Ta'ala beri nikmat bertambah rezeki dia ke apa. Tapi di akhirat tetap sama kerana dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Nabi SAW, khuludu finnar. Kita ahli sunnah wal jamaah tetap juga mereka-mereka ini akan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Di dunia dah dapat kemudahan, tapi di akhirat tetap. Kerana dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada malaikat dan sebagainya, tetap juga mereka diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Maka mereka berjaya di dunia lah. Maka kita orang yang beriman, yang ajak orang buat kebaikan, larang orang buat kejahatan, berjaya kita di dunia dan juga di akhirat. Itu maknanya. Baik, ayat inilah adalah lanjutan dari ayat Al-Imran, surah Ali Imran 104 yang sebelumnya. Maksud berjaya di sini ialah beruntung. Nampak? Berjaya tadi maksud dia beruntung, menang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Itu maksud dia. Berjaya tadi. Berjaya dunia dan akhirat. Menyuruh berbuat baik atau benar dan melarang berbuat jahat atau salah adalah sebesar-besar syiar Islam. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah. Dan kita suruh orang mari sembahyang, suruh orang buat baik, itu kita membesarkan agama, membesarkan Islam, mengagungkan agama kita. فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sesungguhnya orang yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sesungguhnya mereka ini adalah tergolong dalam golongan orang yang ada takwa di dalam hati dia. Orang yang beriman lah maksudnya. Orang yang bertakwa, yang senantiasa melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala, yang senantiasa meninggalkan maksiat ataupun kemungkaran. Maka kerja ni adalah sebesar-besar syiar Islam. Kalau tak besar, kalau kerja ini tidak besar, Nabi tak buatlah.
Ini kerja Nabi SAW. Maka orang yang buat kerja ini jangan kita kata tak ada kerja lain nak buat. Duk tolong, duk dakwah situ, dakwah sini. Ada kerja lain, buat kerja lain lah. Ini kerja yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Bawa orang kepada kebaikan. Apatah lagi mereka yang bawa dalam keadaan yang penuh dengan keikhlasan, bukan hanya untuk mengumpul pujian, mengumpul harta dunia, nak pangkat dan sebagainya. Alhamdulillah mereka pasti berjaya dunia dan juga akhirat. Ia merupakan asas Islam yang penting dan tugas yang utama atas kaum muslimin. Dengan memelihara asas itu akan luruslah segala perkara dan elok segala hajat. Dan mencuaikannya pula akan tergendalalah segala hak dan terlanggar segala batasan. Akhirnya akan lenyaplah yang hak atau benar dan lahir pula yang batil atau salah. Maka hari ni kalau berlaku, orang tak tahu dah, orang tak tahu dah, ni betul ke ni salah. Ni betul ke ni salah? Salah kita lah. Kita yang tahu benda ini betul, kita tidak menegakkan hak tersebut. Tahu benda ni salah ni, kita tak mau tegur. Kita tak mau larang orang buat benda tu, maka orang pun akan menjadi suatu kebiasaan. Yang ini kita takut bila keadaan maksiat jadi kebiasaan. Ini yang kita takut. Hari ni kita tengok ribah, ngupak orang ataupun mengeji orang, cerita pasal orang, cerita tentang aib orang, keburukan orang, dah menjadi suatu kebiasaan. Tak ada orang nak larang. Duduk datang kedai kopi, dah start minum kopi, order air, start cerita pasal aib orang. Kau cerita pasal orang, kau sedap. Kau panah jadi. Maka mereka dah tak merasa dah, pernah dengar orang-orang dah kata dah, ustaz-ustaz dah kata, Nabi pun larang ngopak. Tapi apa kita ngopak kau? Sehingga tak ada perasaan itu. Maka kalau semua orang senantiasa nasihat kita, tengah-tengah duduk sembang-sembang, masuk sekali cakap pasal aib orang. Ngata kau orang tu, ngata orang ni. Tiba-tiba ada orang tegur. Jangan cakap pasal. Kita bukan cerita lain pula. Maka inilah menyebabkan orang ni akan teringat semua. Aku itu dah sekali cakap dengan orang ni, tiba-tiba ada orang tegur kita. Dia cakap dah benda-benda gini. Tapi bila tidak ada orang yang mengubah, orang yang menegur kita, ini takut jadi suatu kebiasaan pada kita. Yang tak rasa itu dah menjadi dosa bagi kita. Tengok, mata ini memandang aurat-aurat orang. Buat maksiat dengan mata, sampai tahap ini menjadi suatu gurauan pula. Tengok aurat orang, tengok aurat perempuan dan sebagainya. Dah tak berasa. Kita hari ni tak berasa, tu dosa sebenarnya. Ini yang kita takut. Ini yang tak ada. Inilah tak ada istilah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Takut menjadi adah, suatu kebiasaan kepada kita. Ini yang kita takut. Bala yang paling besar ni lah. Bala ketika mana Allah Ta'ala dah tak dalam hati kita takut kepada dia. Ini kita takut lagi bila duduk kedai kopi, cakap ribah tentang orang, ada situ pun ustaz sendiri. Orang yang belajar agama sendiri. Maka ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Kalau dia kata orang ustaz ni sendiri pun duduk sembang, duduk kutuk orang, duduk ngata pasal orang, ustaz sendiri pun duduk tengok benda-benda yang tak molek, jadikan gurauan bila tengok benda yang tak molek, jadikan hiburan bila tengok benda-benda yang maksiat dan sebagainya. Ini tidak dikira ulama. Allah tak sebut dah. Ulama ni apa sifat dia? Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sungguhnya ulama tergolong orang yang takut kepada Allah. Kau bertambah takut dia pada Allah Ta'ala. Dah kalau dia tak takut pada Allah Ta'ala, buat maksiat, cakap tentang orang, ngata orang tu, ngata orang ni, adakah dikira ulama? Taklah. Tak takut pada Tuhan. Yang melarang kita daripada ribah, caci maki orang, ngata orang tu, ngata orang ni, siapa dia? Nabi SAW. Besar yang tak besar, ribah ini ngupak ke orang, seorang perempuan. Bagi tahu kepada salah seorang sahabat Nabi SAW, kata nak minta rukhsah, tolong khabar kepada Nabi, nak minta keringanan, kami nak berbuka puasa.
beritahu kepada Nabi SAW. Sahabat ni pergi, ya Rasulullah, perempuan ni nak minta izin kepada kamu untuk dia dirukhsahkan berbuka puasa, dah tak larat dah. Ada masyakkah dan sebagainya. Nabi kata benda, Nabi ambil satu mangkuk, Nabi kata beri kepada perempuan tersebut, suruh dia muntah dalam mangkuk ini. Sahabat pelik. Pelik buat apa ni? Ni bawa jugalah, tak apalah, imtithalul amr, dengar perintah Nabi, bawa pergi. Ni aku beri ni, aku kabadah kepada Nabi, Nabi suruh memuntah dalam mangkuk ini. Dia takdirkan Allah Subhanahu wa taala muntahlah perempuan tersebut, keluar ketulan daging daripada perut dia. Terkejut sahabat ini. Bila dah Nabi suruh gitu, maknanya memang ada benda pelik lah ni. Dia tanya Nabi, Rasulullah, buat apa ni? Memang keluar muntah seketul daging. Maka Nabi SAW kata, sebelum dia minta untuk diberikan rukhsah berbuka puasa, dia dah pun berbuka puasa dengan benda yang haram. Apa dia? Mengumpat orang. Ketika mana dia puasa, dia ngumpat orang. Mengumpat ini disebut dalam Al-Quran seperti mana mereka memakan daging saudara dia sendiri. Ditakdirkan Allah Ta'ala memang keluar ketulah daging daripada muntah perempuan tersebut. Besarnya tak besar dosa orang yang mengumpat. Yang kita takut hari ni bila mengumpat jadi benda biasa. Ini kita takut. Waliya'udzubillahi min dzalik. Kita minta Allah Ta'ala lindung kita. Kau nampak kita ni, dia lah duduk dalam kawan-kawan kita, jemaah kita tak? Ngata ke orang tu, ngata ke orang ni, cerita aib orang tu, cerita aib orang ni, terus kita tegur. Jangan. Baik buka cerita lain lah, biarlah ke dia tu, urusan dia. Kalau awak rasa dia tu salah, awak pergi tegur dia sendiri. Daripada awak ngata sini, tak jadi apa-apa. Tak. Ini itu. Itu maksud dia. Baik. Maka kerja ni kerja yang besar. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar, pahalanya sangat besar. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusan di dunia akhirat. Maka mereka yang mencuaikannya, tak amar ma'ruf nahi munkar, lock je orang. Orang nak buat kebaikan, buatlah. Orang buat jahat, aku pun malas layan kat bandar dia. Ini maksud pergi neraka lah. Tak boleh gitu. Kita sayang. Kalau kita betul-betul sayang saudara kita, tegur dia. Bukan menegur kerana kita ni baik. Bukan menegur kerana kita ni lebih alim daripada dia, tak. Kita sayang dia. Bukan kita nak biar dia hanyut dalam kelalaian, dia hanyut dalam dosa. Itu kerja kita. Bukan kerja ustaz-ustaz saja, bukan kerja orang-orang yang belajar agama saja. Semua sekali kita. Sahabat-sahabat dekat dengan kita. Yang paling penting sekali dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dalam diri kita dahulu. Itu baru boleh memberi kesan pada sahabat kita. Supaya tak jadi timbul isu bila kita kata, aku tegur dah dia kata, pun sama macam aku juga. Jadi kalaulah kita buat dulu benda tu, bila kita menegur, kita kan bawa, marilah dengar kuliah, marilah ada ngaji kitab ni. Dia tak mari. Ada orang nak dengar gitu. Maknanya kurang efektif. Kesan pada orang nak dengar tu lah sangat berkurang lah. Maka kita nak amar ma'ruf nahi munkar diri kita dahulu, baru sahabat-sahabat kita. Baru mudah kita nak tarik orang kepada kebaikan. Baik. Sambung lagi. 27 ni perenggan yang baru tu. Yang baik atau benar di sini bermaksud segala perkara yang diperintah Allah kepada kita untuk mengerjakannya. Sedang dia rela jika sekalian hamba-Nya menunaikannya. Yang baik atau benar di sini bermaksud segala perkara yang diperintah Allah kepada kita untuk mengerjakannya. Sedang dia rela jika sekalian hamba-Nya menunaikannya. Dan yang jahat atau salah ni cerita apa maksud amar, apa maksud mungkar tadi. Dan yang jahat atau salah pula ialah segala perkara dalam Allah kepada kita untuk mengerjakannya, sedang dia suka jika sekalian hamba-Nya menjauhinya. Mana tadi amar maksud dia benda adalah kebaikan yang di mana kalau kita buat Allah Ta'ala suka tengok kita. Tisu.
Maka yang baik itu apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita buat. Dan Allah Ta'ala suka bila kita buat benda tu. Dan mungkar ini adalah sesuatu yang di mana Allah Ta'ala melarang kita untuk berbuat perkara tersebut. Dan Allah Ta'ala suka juga bila mana kita menjauhi kemungkaran itu. Nah, itu makna ma'ruf, salah, bukan makna amar. Makna ma'ruf dan makna mungkar. Amar ni perintah. Perintah untuk buat kebaikan dan nahi melarang daripada buat keburukan. Itu makna ma'ruf dengan makna mungkar. Menjalankan tugas ini yakni menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat adalah suatu tugas yang wajib dan perintah yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Bawa orang kepada kebaikan, larang orang buat kejahatan, wajib. Ni wajib pada kita. Jangan kita tengok orang dok semayang, kita lok je dia. Kita tahu dia dok semayang. Nanti dia akan cerita. Ada orang takut. Ni kalau aku tegur ni, aku kena katak ni. Dia akan cerita bagaimana keadaan-keadaan dia. Maka tugas ni wajib pada kita untuk kita buat. Rasulullah SAW telah bersabda, man ra'a, ni hadis yang biasa kita dengar kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, kalau dia mampu untuk mengubah dengan menggunakan tangan dia, ubah. Keluar daripada surau, ada orang jahat mari, pegang pisau, nak bunuh Tok Imam. Kan kita nak pakai wazalika, kan nak pakai fabi qalbih juga. Kan nak pakai hati je, kita nak, aku imam, aku lemah. Kan kita nak biar gitu. Nak kata, orang nak bunuh, orang pegang dah pisau, nak bunuh Tok Imam. Kita imam baca lama enggak? Lambat sangat habis semayang. Nak bunuh Tok Imam ni, kan kita ni dalam hati, pakai nak menghindarkan maksiat kemungkaran ini pakai hati je. Tak boleh. Kita mampu, kalau kita mampu pertahankan. Tolak ke dia ke bandal, fabi adi. Dengan menggunakan tangan kita. Kudrat yang kita ada selagi mana kita mampulah. Ini orang kena jangan salah faham. Ni kalau orang salah cakap benda sikit, kerja kita nak tapa je. Alihlah. Jangan pakai ni pula. Ataupun kita sebagai seorang guru lah tak. Sebagai seorang guru tak. Mungkin anak murid baru first time panjat pagar. Cikgu kata aku nak menegah kemungkaran, tapa dulu. Tapa lalu. Maka ni dia kata uslub. Kita nak mendidik anak kita nak mendidik anak murid kita, kena ada cara juga. Jangan kerja kita nak napa je sama. Itu jenis panah dah. Tak. Anak murid baru sekali terai panjat pagar fly, duduk asrama fly sekali. Cikgu, apa lalu? Apa? Ini bukan menegak, bukan kita menghalang kemungkaran dengan pakai tangan tu cara dia, bukan. Sebab itu ada pula fa illam yastati' fa bilisani. Bukan nak kata kita tak mampu nak tapa orang, baru pakai nasihat. Tak, kita tengok keadaan. Keadaan tu kita kata tak perlu pun aku angkat tangan, perlu kepada aku nasihat pakai mulut. Pakai mulut. Maka gitu. Orang contoh keadaan seorang lelaki ni mari surau, dak lapar sangat dah. Dah seminggu dah tak makan, minum air je. Nak minta pitih malu dak, takut orang marah kalau tak beri. Ambil 2-3 ringgit surau. Kita terus bahang dia, macam ke dia ni curi beratus bilion pitih. Puas hati kita kata, mu ni doktor bahasa kata, ni surau ni kata rumah Allah, mu nak bahang pitih. Memang ambil 2-3 ringgit je, nak beli roti je nak makan. Adakah kita nak mencegah kemungkaran dengan kita bahang lalu belaka semua? Ada uslub dia.
Mungkin ini orang ni perlu kepada nasihat. Tak khabar dia pesan dia mulai, jangan buat gini, kata mari minta dengan kita. Tak ada pitih sekalipun, mari kita, kalau kita ada, kita bantu. Beri RM5 ni nak makan je pun. Tak suruh letak balik RM2-3 dia letak balik dalam surau. Ni ambil balik RM5 pergi beli makanan nak makan benda. Daripada awak makan makanan yang haram, sia-sia hidup awak. Awak dah susah dah atas dunia. Awak nak susah juga di akhirat. Ini nasihat. Bukan kerja kita nak faham orang je, nak tapa orang, marah bisi-bisi, lepas tu cerita pula orang. Baru ni, budak seorang tu, curi tu, orang kampung sini kau. Tak pula kita tu. Baru ni kau tak nak mak perangai, huduh lah, bahang, pitih surat. Cerita ke orang, cerita aib orang, buka aib orang. Man satara musliman, satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang tutup aib saudara kita di atas dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat nanti. Siapa dia boleh angkat tangan, dia tak ada aib pun dalam hidup dia. Tak ada orang. Semua ada aib. Tapi sebab dia, Allah tutup aib kita. Syukur Allah Ta'ala tutup. Dia dah Allah tutup atas dunia. Allah Ta'ala tutup juga aib kita di akhirat. Dengan dia, tutup aib saudara-saudara kita. Jangan sibuk nak cerita lah aib orang. Aib kita ni banyak lagi ni. Nak kena perbetul. Maka itu. Dalam bilasik, fabilisani, fa'illam yastati' fabiqalbih. Kalau tak mampu sangat-sangat dah, dengan hati kita. Aku nak halang dah. Dah beri nasihat dah. Tambah dengar juga. Dah nak benda dah ni, kata dia ni. Tugas aku ni beri nasihat dah. Bantu dah dia ni, nak guana lagi supaya tak buat kemungkaran ini. Paling-paling ngelah kali, fabiqalbih. Dalam hati kita hindak, kita larang kemungkaran pakai hati. Bagaimana? Kita benci apa yang dia buat. Maksiat yang dia buat. Tidak semayang, benci maksiat tu. Yang benci orang tu. Benci maksiat yang dia buat. Benci dia tak semayang. Ajar anak-anak suruh semayang, jangan ikut mereka-mereka yang tak semayang. Itu paling-paling lemah iman sekali. Wadzalika adhaful iman. Itu paling-paling lemah dah tu. Dah tak mampu dah nak beri nasihat kepada orang tak mendengar juga. Pakailah ikut hati kita, tinggalkan kemungkaran. Itu makna dia. Baik, dalam riwayat yang lain disifatkan orang yang mengubah atau mengingkari dengan hati sebagai seorang yang tidak mempunyai iman sekalipun seperak. Dalam riwayat yang lain disifatkan orang yang mengubah atau mengingkari dengan hati sebagai seorang yang tidak mempunyai iman sekalipun seberat zarrah. Maknanya kata tadi, lemah sangat dah iman ni lah. Ada setengah riwayat kata dah tak ada iman dah ni. Dia kata ada iman orang hok pakai hati saja ni. Itu makna dia. Sabdanya Nabi SAW lagi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan dari golongan kami. Siapa? Orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Yang mungkin dia kalau ayat tu, yang tua dihormati. Yang tua dihormati, yang muda disayangi kan? Betul tak? Ayat biasa dengar tak? Inilah. Ini hadis Nabi SAW. Yang muda, yang kecil kita kasihi. Yarham tu dia. Rahim. Kasihkan dia. Yang muda-muda. Yang tua, kasihi orang-orang yang muda. Supaya mereka ni, orang yang muda ni, bila tengok orang tua sayang pada kita, dia kau rasa gembira. Dan orang yang muda pula, kena buat benda, hormati orang yang tua. Jangan kerja nampak dah orang tua ni salah. Kita tegur ikut dang kita je. Tak boleh juga. Kena tengok keadaan. Kita cerita dah kan, minggu lepas. Kita cerita tentang Sayyidina Hasan Hussein nak tegur orang. Orang tua salah berwuduk. Uslub dia bagaimana? Cara dia bagaimana? Bukannya dia kita tegur tu. Pocik salah ni ambil semayang ke ni kata. Pocik tak belajar ke? Pocik tahu tak sah. Kalau kan sepanjang hidup pocik pakai wuduk gini. Tak sah belaka semayang pocik ni ahli neraka. Dalam 2 minit je budak tu boleh hidup. Masuklah kubur, mati gitu kena bahang dia pocik tu. Cara tak kena. Hormati.
Dalam keadaan hormati bukan bermakna kita membenarkan segala apa yang salah dia buat. Hormat tengok Sayyidina Hasan Hussein buat pertandingan. Itu cerita minggu lepas. Buat pertandingan. Pakcik tolong jadi wakil juri kepada kami. Kami dua orang nak ambil wuduk. Tengok siapa yang paling sempurna sekali wuduk dia. Sayyidina Hasan Hussein pun ambil wuduk dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sehinggalah pakcik itu kata, wahai cucu Rasulullah SAW, kalianlah sebaik-baik ambil wuduk. Sebaik-baik wuduk yang kalian buat ni, itulah yang diajar Rasulullah. Aku yang banyak salah. Terima kasih kerana menegur aku. Adakah Sayyidina Hasan Hussein khabar dia tegur? Tak. Orang tu faham. Ini uslub. Dengan cara apa? Hormat juga orang tua. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Hari ni tua-tua pun kita orang dah hormat belaka dah. Dah kata orang tua, mak ayah kita pun kita dah hormat. Ini masalah. Orang tua hok luar daripada keluarga kita ni bolehlah tahan. Ini dah apa? Bukan tak apa, maknanya keadaan dia tu. Ni mak ayah sedih dalam rumah. Hok jaga makan minum kita. Tak. Baju pakaian kita dibelikan oleh mak ayah, tak hormat dia. Ini masalah kita. Maka Nabi kata, laisa minna. Ni pada takut. Bukan daripada golongan kami. Mereka yang tidak mengasihi orang anak-anak kecil, orang yang muda, dan tidak menghormati orang-orang tua. Laisa minna. Bukan daripada golongan kami. Dah kita nak masuk golongan mana lagi? Golongan Yahudi? Golongan kafir? Sebab mana? Sebab dah hormat orang-orang tua. Sebab dah menyayangi orang-orang muda. Menindas orang-orang muda. Ini. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan menyuruh orang untuk buat kebaikan dan juga menghalang orang daripada berbuat jahat. Sabdanya Nabi SAW lagi, wallazi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudhunna 'ala yadi zalim aw la yab'athanna Allahu 'alaikum iqaban min 'indih. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, Nabi bersumpah dengan Allah Ta'ala, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik dan melarang buat jahat dan menegah orang yang zalim, ataupun Allah akan menurunkan azabnya ke atas kamu. Kamu kalau tak suruh, biar aja maksiat berlalu. Ini pengalaman lah. Kita pergi Pulau Redang. Kita mengajar baru ni Petronas. Dan minta kita untuk ada slot untuk beri kuliah maghrib, kuliah qiyamul lail dan kuliah subuh. Mereka ada shift dia. Jadi 5 kali kita naik. Kita naik 5 kali Pulau Redang. Puas dah. Hitam legang dah rasa muka. Duk main air. 5 kali naik. Maka kita nak khabar sini. Maka keadaan di Pulau Redang tu. Di kampung tak apalah. Ni hok pula, ni hok tepi batas, duk resort dia kata. Tak ada lah orang duduk atas tu pakai jubah, pakai kain pelekat. Macam kita buat program ni je lah. Ada mari semayang, kita berjemaah, qiyamul lail di dewang kita dan sebagainya. Kita conquer lah dewang kita. Kita je lah. Orang lain tak ada dah. Jaranglah orang duduk tepi batas tu. Kau nampak pakai pelekat tu, geng-geng Petronas. Ada tepi batas petang-petang gitu kan. Pakaian-pakaian orang duduk pula lah, tahulah sendiri kau ada tak. Maka kalau tak ada orang yang menegur di situ, kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab semua sekali ini. Kampung tu, dalam kampung, ada. Dalam kampung dia, orang kata dalam kampung tu kan. Kampung Pulau Redang. Bukan di Patah ni. Di kampung dia ni, ada sekolah, ada hospital, ada belaka kan. Makanya adalah ustaz-ustaz adalah ni. Dan kalau mereka tak buat dakwah ini, kita takutkan. Kalau Allah Ta'ala turunkan bala, semua sekali akan kena. Kita tengok sendiri tsunami di Aceh. Adakah orang-orang yang bermaksiat saja yang kena tsunami? Tak. Semua kali kena. Orang tak pergi patah, orang tak pakai molek apa semua pun kena juga. Ustaz-ustaz pun kena juga. Dan bila mana Allah Ta'ala turunkan azab, semua sekali akan kena. Maka tugas kita tegur semampu yang kita boleh buat. Dia orang beci kita pun. Ni orang beci, saya sebut lagi ni. Kalau orang beci tak mau tegur lalu. Takut saing lari. Tengok, kawan ni tak semayang dah, tapi kawan ni banyak pitih. Sikit-sikit keluar makan dia lah belanja.
Kawan ni tak semayang. Ni kalau aku tegur ni tak semayang ni habis dah. Tak ada lah aku makan western lepas ni. Tak ada lah orang nak belanja aku makan. Sayang nak menegur sebab takut dah. Sayang lari, tak mau makan dengan kita. Bahkan wajib pada kita tinggalkan dia. Kalau kita tegur dia, dia tak mau dengar. Kita kena tinggalkan dia. Nanti kita akan sebut. Satu cerita dalam ni. Ashabus Sabt. Keludang lah. Baik. Teruskan lagi. Sabda Nabi SAW, "Idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya zalim faqad tuwaddi'a minha." Kiranya umatku takut berkata kepada si zalim, "Hai zalim," maka terlepaslah amanah itu dari tangannya. Mana dia kata sini? Dah. Maka katanya amanah tu dah hilang dah di atas dunia ini ketika mana bila orang takut. Bukan nak katanya kalau nampak orang buat jahat, nampak orang yang zalim, pergi panggil dia gitu. Orang zalim. Tak. Menegur, itu maksud dia menegur. Hai zalim. Maksudnya kita menegur dah orang tu. Kalaulah kita tak menegur benda ni, maka dia katanya hilang dah amanat tu daripada diri kita. Yakni telah hilang lenyapnya kebaikan umat itu dan dekatlah masa kehancurannya. Maka nak khabar tadi, bila orang dah buat gitu, maka hilang belaka dah kebaikan dalam satu keadaan ni, dalam satu kawasan kita ni. Bila kita dah takut dah, tak boleh tegur orang. Bukan bermakna kita takut nak panggil orang hai zalim, jangan panggil gitu. Kenapa orang buat jahat, tak tahu dia ni memang bahan reta orang contoh. Zalim. Jangan panggil gitu. Bukan cara gitu. Maksud dia menegur ni. Kita dah tak mampu dah nak menegur, ketahuilah bahawa telah lenyaplah kebaikan umat itu dan dekatlah masa kehancurannya. Ni. Dan lagi tak? Sedikit. Alasan batil pada meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Alasan batil. Alasan yang salah. Bila mana kita ni tak ambuh suruh orang buat kebaikan, tak ambuh suruh larang orang buat kejahatan. Alasan yang tak boleh kita pakai. Ini bukan alasan dia. Benda Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima uzur-uzur yang tidak logik dan alasan-alasan yang tidak benar yang biasanya dibuat-buat oleh anak-anak zaman sekarang dalam meninggalkan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Misalnya dengan berkata, mereka itu tidak akan mendengar kata-kata kami lagi biarpun kami menyuruh atau melarang. Misal yang lain lagi, contoh yang lain. Kami akan ditimpa bahaya yang tak sanggup kami menahan lagi jika kami kempen menyuruh berbuat baik dan melarang buat jahat. Dan banyak lagi misal-misal yang lain. Yang kesemua itu timbul dari sebab kurang ghairah. Kurang ghairah ni kurangnya nak atau cemburu terhadap kurangnya cemburu kita terhadap agama Allah. Memanglah tidak salah berdiam diri atau berhenti jika telah nyata. Ni alasan yang boleh diterima. Baik, kita khabar dulu. Alasan yang tak boleh diterima bila anak-anak zaman sekarang ni pakai bapa dok dakwah, bapa dok suruh orang buat baik, bapa dok larang dia. Tak boleh kata. Ni kalau aku suruh ni dia kata, dia ni pun tak boleh dengar. Dak suruh lagi. Alasan tu baik dah. Dia tak suruh lagi orang ni. Dia kata, kalau aku suruh pun dia tak boleh dengar juga. Letih dah kata. Hai liu aku ni. Dia nak bayar hai liu aku tu baik ni kata. Suruh orang ni tak boleh dengar kok. Dia tak suruh lagi ni. Yang kedua, misal yang kedua dia letak, bila mana aku tak boleh dalam dakwah ni. Ni kalau aku kabur, kalau aku suruh ni, kena katak aku. Dan tadilah kita letak misal tadi. Ni kalau aku suruh, aku tegur dia ni, dak kawan dah lah dengan aku. Dia pun tak mau belanja dah aku makan. Lama ni dia kok isi minyak mutu aku. Dia tak ada dah lah. Aku nak cari mana dia isi minyak. Maka ini misal-misal. Alasan-alasan yang batil. Tak boleh terima. Bagi anak-anak zaman sekarang yang tak ambuh suruh orang buat kebaikan, tak boleh larang orang buat kebaikan. Tak ambuh dakwah. Tak boleh ajak orang buat kebaikan. Ini alasan tak boleh diterima. Ini alasan yang boleh diterima. Memanglah tidak salah berdiam diri atau berhenti jika telah nyata akan ditimpa bahaya yang besar. Atau telah yakin akan tertolaknya seruan itu, akan tetapi dalam keadaan-keadaan serupa ini, berdakwah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat akan menjadi lebih utama dan lebih perlu lagi hanya kewajipannya sahaja yang telah gugur. Maksudnya benda
Orang kata secara biyakin dah. Ni kalau aku tegur kita, pisah duk perut. Ni kalau aku tegur dia, pecah kepala aku. Confirm dah ni. Ini baru tak boleh. Ini baru kita kena cari cara-cara yang lain untuk menegur dia. Cari lagi selagi kita mampu. Kalau lah tak ada belaka dah, barulah kita berhenti, berdiam sekejap. Bukan bermakna dah berhenti dah, tak ada dah, kita dah berdakwah dah orang ada. Hanya gugur kewajipan kita nak menegur dia saja. Kewajipan ke orang lain masih lagi ada pada kita. Ni dah yakin ni Yakin dah. Kalau aku tegur dia ni, dia ni dia boleh selih sikit ni kata. Tegur cara molek dah ni. Comel dah cara aku ni. Tak boleh kau ni. Kalau aku, ada benda lah. Malam ni je aku hidup maknanya. Ngelah sekali. Kalau yakin dah gitu, baru gugur kewajipan kita nak tegur dia. Faham Malik? Dia tinggal kita tu, Allah. Tu bukan. Dah gugur lagi kewajipan kita. Tak boleh saing dengan kita. Lah dia lah. Saing kita ramai lagi. Dia seorang je baru tinggal. Tak boleh sebab dia kaya. Saing-saing kita lain. Kita kaya lagi pada dia. Tak kaya dunia, kaya akhirat. Tinggalkan dia. Kalau kita tegur sekalipun dia dah memang tambuh. Mereka kata, kalau kamu tegur aku gini-gini, dah jadi tu kawan aku. Mu ni, sikit-sikit nasihat aku. Sikit-sikit nasihat aku. Sobek kawan aku, lah mu jawab gitu ke dia. Lah mu aku tegur dah tu. Ni ada kesan orang-orang yang bila mana tegur pun, dia tambuh dengar, tapi kita masih lagi duduk dengan dia. Bergaul dengan dia. Nanti ada amaran daripada Allah Ta'ala. Baik. Dan ni kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, yang pelik sekali. Orang dak bang lagi tak? Bang dah? Lagi. Yang pelik sekali jika seseorang itu dicela. Okey, faham balik dah? Jika seseorang itu dicela atau dicuri harta bendanya walau sedikit saja, ia akan mengamuk. Dan ia tidak mungkin mendiamkan diri begitu sahaja. Dia tidak pula membuat alasan-alasan seperti yang dibuat ketika ia berdiam diri dari melarang melakukan yang jahat tadi. Apa adakah jalan baginya atau patutkah ia berbuat demikian? Tidak lain kerana mereka menganggap bahawa harta benda dan barang-barang dunia itu lebih penting dari agama Allah. Maknanya dia, kalau orang keji dia, orang caci dia, orang bahang harta benda dia nak duduk diam gitu je. Orang tu buat kemungkaran ni. Ngutuk dia, kata ke dia, bahang pitih dia, curi, katok dia dan sebagainya. Adakah kita kena berdiam diri? Seperti mana kita memberi alasan daripada nak hindar daripada berdakwah, tinggal larang orang buat kemungkaran. Adakah kita berdiam diri? Tak. Kita akan bangun harta kita, motor kita orang bahang. Bukan kita nak, tak apalah, pergilah tu, tak apalah, sedekah tu. Jaranglah. Kalau ada gitu, alhamdulillah. Dia tu memang betul-betul dunia duduk atas tangan dia je. Mudah untuk dilepaskan. Bukan duduk dalam hati dia. Kalau orang gitu tak apalah. Memang ikhlas dah dia tu. Maka kalau orang harta kena curi, kena bahang, kena caci, kena cecer dia orang, tak ada orang berdiam diri. Tapi bagaimana ada alasan yang mereka ni berdiam diri ketika mana tak ambuh ajak orang buat kebaikan. Tak ambuh menegur orang daripada membuat kemungkaran. Maka nak kata tadi, alasan-alasan tadi tak batil. Sebab dia, harta dunia dia boleh melebihkan, ini kan agama Allah Ta'ala. Nak bawa orang kepada kebaikan. Bawa orang masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Andai kata dakwaan mereka itu dapat diterima bahawa dakwah mereka tidak akan didengar kiranya mereka menyuruh atau melarang, maka apa pula sebabnya yang menarik mereka untuk bercampur gaul dengan ahli-ahli mungkar itu dan berkawan dengan mereka. Bukankah Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita meninggalkan orang-orang jahat dan jangan duduk bersama-sama mereka selagi mereka enggan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Berazang tak? Baik. Maka di sini Allah Ta'ala menegaskan kepada kita. Dakwaan mereka tadi dah nak melarang. Maksudnya nasihat dah orang, tapi dia masih lagi bercampur gaul dengan orang tu. Kelompok tersebut. Maka inilah yang ditakuti bila mana Allah Ta'ala akan turunkan azab pada orang tu.
Tapi kita pun akan terkena. Dan ini dirakamkan dalam Al-Quran kisah Ashabus Sabt. Mereka-mereka yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk memancing di hari Sabtu. Nelayang. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik. Tak apalah. Cerita itu panjang. Kita akan sambung lagi. Sekejap, kita baca sini sikit. Bukankah telah jelas hukumnya bahawa orang yang melihat mungkar dan tidak mencegahnya, padahal ia berkuasa melakukan yang demikian, adalah berkongsi dosa dengan orang-orang yang melakukan mungkar itu. Ini maknanya orang yang dia ada kuasa nak menegur, ada kuasa nak melarang orang. Dia ni ayah, dia kan tak ada kuasa nak melarang anak dia. Dia ni abang, dia kan tak ada kuasa nak melarang adik dia. Dia ni tok imam masjid, dia kan tak ada kuasa nak melarang jemaah-jemaah dia kalau ada buat salah. Faham? Maknanya dia kuasa nak buat. Tapi dia lock dia. Dia tahu anak puang dia ni tiap malam keluar, mula-mula daripada rumah pakai tudung. Sampai luar tu dia buang tudung. Dia tahu. Dia tak tegur. Tahu anak puang dia ni keluar malam-malam, keluar dengan orang lelaki. Tak tahu orang lelaki mana. Jalan sama, kepik dua orang tu. Dengar-dengar orang nak kata pun gitu juga. Kita lock je. Biarlah dia nak kawang. Biarlah. Kurang-kurangnya dia ada kawang dia. Biarlah orang lelaki tu boleh jaga dia. Kok kepala ayah dia. Orang kata gitu. Awak kalau nak suruh gitu, nikahlah dia. Suruh dia kahwin. Baru jadi mudah, halal. Keadaan gini, salahlah konsep ayah dia ni. Siapa saja yang biarkan, dia ada kuasa nak menegur tapi dia biarkan. Ini juga orang ini berkongsi dosa dengan orang yang buat maksiat. Ridha bil maksiyah, maksiyah. Ridha dengan maksiat, itu juga maksiat. Ni. Ridha dengan maksiat. Tak apalah, biarlah dia keluar pun dengan lelaki tu pun. Tak apalah, mungkin lelaki tu boleh jaga dia kata. Tak apalah, pegang-pegang tangan sikit je. Ayah jenis-jenis hak moden je ni. Tak apalah, pegang-pegang tangan sikit je pun kata. Ayah dia redha dengan maksiat, itu maksiat. Ayah dia tak buat pun benda tu. Wallahualam kalau ayah dia buat kau. Ayah dia tak buat pun benda tu. Tapi ayah dia redha dengan maksiat, juga maksiat. Kongsi dosa dengan orang yang buat maksiat tu. Ini tahu dalam jemaah kita ni ada hak dok sembahyang. Contoh, ada hak dok sembahyang. Biar dia lah dok sembahyang, kubur dia. Kita pun gaul dengan dia macam biasa, makan sekali dengan dia. Tahu memang dia dok sembahyang. Tambah tegur. Tak apalah. Tak apalah kata. Sembahyang ni tunggang utama. Tunjang utama kita. Sembahyang ni, solat ni. Boleh kita kata tak apalah, dia tak sembahyang, biar dia kata. Tak boleh. Kena tegur. Sembahyang ni paling penting sekali. Kena tegur dia. Kalau kita redha dengan apa yang dia buat, maksiat yang dia buat, tak sembahyang, kita juga bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tegur, lain lah. Lain cerita. Ni tak tegur. Lok biar dia. Tak apalah, biar mari dia makan-makan sini kita pun. Kadang-kadang orang tak sayang kita pula kata. Ini redha bil maksiyah, maksiyah. Sembahyang paling-paling penting. Jangan kita lok saja kalau orang tak sembahyang. Wahyu untuk haji, Allah Ta'ala turun ayat saja. Wahyu zakat, wahyu puasa, semua turun ayat saja. Wahyu sembahyang, mana? Isra' Mi'raj. Nabi pergi jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri perintah untuk sembahyang. Sembahyang ni berapa Allah Ta'ala dah turun je ayat. Dah sibuk-sibuk Nabi pergi jumpa Allah Ta'ala. Nak kata besarnya perintah sembahyang ni. Tak sembahyang, habis. Jadi kita buat contoh itu kan. Tak. Pegang botol. Ni agama kita. Din. Betul Nabi kata, as-salah imaduddin. Sembahyang ni tiang agama kita. Tak ada orang buat rumah tak ada tiang. Nak rutuh habis ya. Maka kalaulah orang tak pergi haji, dia tak mampu nak pergi haji. Ni agama, pegang agama. Tak pergi haji.
Okey lagi sebab tak ada pitih. Sebab nak pergi haji orang yang berkemampuan. Tak keluar zakat. Tak apalah, dia tak ada pitih, tak ada harta. Nak keluar zakat ke mana? Tak siapa pun haul dia, tak siapa pun nisab dia. Tak keluar tak apa lagi. Agama masih ada lagi. Orang yang ada puasa. Orang yang ada puasa, bila mana kalau dia ni orang tua. Dah dia nak puasa dah. Kalau dia puasa sehari tu dia mati. Maka wajib kepada dia untuk bayar fidyah. Setiap hari bayar fidyah. Ni orang yang tak ada puasa. Bahkan ada rukhsah pula. Kalau orang yang sakit, kalau teruk sangat rukhsah untuk dia berbuka puasa dan dia boleh qada. Tu orang sakit, hok musafir pun boleh. Orang yang musafir pun boleh. Rukhsah untuk dia buka puasa. Tapi kalau orang tak semayang, lepas agama. Itu makna dia. Lepas semayang tak ada benda. Tak ada agama kita ni. Beza kita dengan orang kafir gitu. Orang kafir tak semayang, kita pun tak semayang. Itu makna semayang. Maka kalau ada anak beranak kita, ahli keluarga kita, sahabat kita, dok semayang, tegurlah dia. Lepas tu Nabi SAW dalam hadis, kalau anak umur 7 tahun, tegur dulu kalau tak semayang. Tak, masuk 10 tahun, rotang dia. Pukul dia. Bila tak semayang. Ni dok 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mampu dia. Dok dia tak semayang pun. Siapa ke besar, tak semayang. Salah siapa? Salah kita. Tak pernah mendidik. Kalau dah suruh, sedah. Ni masalah. Ayuh saya tak semayang kau. Dah, lewat benda lah. Dah tegur anak kata aku, ayuh suruh semayang. Aku tak jangan nampak ke ayah aku semayang. Dah, tak jadi benda. Okey itu. Tunjang utama kita. Tegur orang, amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Itu tugas kita lah. Tugas kita untuk ajak orang. Nanti dia akan kata, akan pesan, jangan duduk dengan mereka-mereka yang mereka-mereka yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala dan kita tak tegur mereka. Ataupun kita tegur dah mereka, tapi mereka tak mau dengar. Lepas tu, kita duduk lagi dengan mereka. Kalau gini, Nabi pesan, kita jauhkan mereka. Supaya ni dapat kata uslub dakwah yang comel lah. Bila sahabat kita tegur dia tak mau dengar. Kita mau layan kita. Kita biar dia dah apalah. Mu dak semayang ni kata, aku minta maaf banyak ah. Kalau Tuhan nak turun azab, bukan mu seorang aja kena. Kalau aku duduk dengan mu, ngaku aku kena. Biar kabur gitu. Tak apa pedih pun. Biar kita bahasa sikit. Dak semayang ni. Kalau dia kata, mu ni apa dak semayang kata. Tak. Marilah semayang kata. Nak berjaya ke mana kita. Dak tenang, ada masalah sama. Kim dia, dak semayang lah kita ni kata. Banyak sangat masalah, kaak rezeki dan sebagainya. Tuhan tak terima itu, ini. Semayanglah. Tak boleh mari semayang jemaah pun. Marilah semayang, duduk rumah. Yang penting semayang dulu. Ada kemampuan, ada kekuatan, mari semayang surah berjemaah. Kau semangat tengok orang ramai-ramai semayang. Dia kata, mampu mung kata, kubur aku. Aku banyak pitih. Aku nak buat istana kubur aku lagi. Dia kata gitu. Dah tak apalah. Aku tegur dah. Mu tak boleh dengar, tak apalah. Dah sekawang dah lah dengan aku. Dah duduk dah dengan aku. Ni kalau Tuhan nak beri azab, bukan mu seorang aja kena. Kalau aku duduk dengan mu, ngaku aku kena. Jadi aku tak boleh kena azab Allah Ta'ala. Aku lepas dah tanggungjawab. Aku dah melarang kamu daripada tak semayang. Loh gilah. Mu nak buat kubur mu sendiri, membuatlah. Kayak mu mati, bangun sendiri, mandi sendiri, mu tanang sendiri dirimu. Gini. Pesan pada dia. Biar dia pedih sikit. Baru orang boleh terima. Kadang-kadang benda gini, sebab tu kita kata uslub. Ada kala orang perlukan keras sikit. Ada kala orang perlu lembut je. Ada orang perlu, orang kata benda deep. Benda panggil. Benda panggil sentap. Sentap. Ada orang kalau kena gitu, Allah. Barulah semangat nak ni. Ada orang tak boleh keras-keras nak kena lembut je. Baru dia terima. Ada orang tak boleh. Nak kena mapuh, kena biar kerak lalu kaki dia, baru dia dengar balik. Atas orang. Maka kita kena sesuaikan dengan orang sekeliling kita bagaimana cara nak berdakwah. Itu mana dia. Akan datang kita akan sambung lagi. Sambungan yang seterusnya ni
akan cerita tentang Ashabus Sabt insya-Allah. Wallahu alam, apa yang baik itu datang dari Allah Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Taala memberikan manfaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.